Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, pembebasan Muhyiddin cetus persoalan bidang kuasa mahkamah. Senarai calon Esko Kedah Khamis ini. Perikatan Nasional serahkan 15 nama untuk calon Dun Simpan Jeram Parlimen Pulai. Bersatu idamkan jawatan Timbalan Menteri Besar. Keputusan mahkamah untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan membebaskan sepenuhnya Muhyiddin Yassin telah menimbulkan persoalan sama ada mahkamah diberi kuasa atau tidak untuk membebaskan tertuduh sebelum saksi dipanggil memberi keterangan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin yang dikaitkan dengan program jana wibawa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Hakim Muhammad Jamil Hussein berkata, pertuduhan itu tidak mendedahkan buktiran yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Beberapa pengamal undang-undang menyifatkan keputusan mahkamah itu pelik, termasuk Peguam Tiara Katrina Fuad. Tiara berhujah walaupun mahkamah diberi kuasa untuk membatalkan pertuduhan jika ia cacat dan kecacatan itu diputuskan sebelum saksi dipanggil, namun dia tidak pasti jika mahkamah mempunyai kuasa untuk membebaskan tertuduh dalam kes sedemikian. Katanya kuasa untuk melepaskan dan membebaskan sebelum pemanggilan saksi adalah terhad mengikut undang-undang daripada kes melibatkan Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah. Katanya itulah perkaranya mahkamah membatalkan pertuduhan dan memerintahkan dia dibebaskan dan dilepaskan daripada pertuduhan yang telah dibatalkan. Itulah yang saya kata janggal. Tiara juga berkata belum ada duluan kes untuk menyatakan bahawa mahkamah boleh memberikan sama ada pelepasan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan atau dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan. Katanya untuk membatalkan pertuduhan bermakna pertuduhan itu tidak sah. Jadi boleh dikatakan DNAA atau DAA tidak boleh dimasukkan atas tuduhan yang menyalahi undang-undang. Ia baru ditolak, tiada perintah lanjut setakat ini diperlukan. Dalam kes DNAA, tertuduh masih boleh didakwa atas kesalahan yang sama kemudian sedangkan ini tidak mungkin untuk DAA. Seksyen 254 CPC seperti yang disebutkan menyatakan bahawa pendakwa raya boleh menolak untuk mendakwa lebih lanjut pada mana-mana peringkat. Bagaimanapun Peguam Jenayah Harsha Anzamani mempunyai pendapat yang berbeza kerana dia yakin kuasa untuk membatalkan dan membebaskan tertuduh merupakan sebahagian daripada bidang kuasa mahkamah sedia ada. Katanya ia adalah bidang kuasa sedia ada yang tidak dinyatakan. Pandangan saya dalam melaksanakan bidang kuasa sedia ada ialah mahkamah tidak dihalang daripada membebaskan tertuduh. Tiada apa-apa yang menghalang mahkamah daripada membebaskan seseorang. Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan program jana wibawa. Sementara itu, Peguam Negara Idrus Harun berkata pihak pendakwaan telah memohon ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa supaya tidak tunduk kepada tekanan di tengah-tengah kebimbangan kerajaan Madani mungkin bergerak ke arah fahaman kanan untuk merayu undi Melayu konservatif. Ahli Parlimen Pasir Gudang PKR Hassan Abdul Karim kata ini jika Anwar mahu menonjol sebagai ahli politik yang berwawasan untuk generasi akan datang. Hassan berkata Anwar mesti kekal teguh dengan visi madaninya untuk membina Malaysia berbilang kaum dan agama yang kukuh, demokratik dan bersatu. Katanya, seorang pemimpin seperti Perdana Menteri jika dia layak digelar pemimpin tulen dan bukannya hanya sebagai ahli politik biasa, mesti mempunyai wawasan untuk generasi akan datang dan tidak tunduk kepada objektif sempit dan oportunistik hanya untuk meraih undi dan memenangi pilihan raya. Saya menganggap sebarang percubaan Pakatan Harapan jika ada untuk bergerak lebih jauh ke arah ideologi dan dasar fahaman kanan semata-mata untuk meraih sokongan daripada orang Melayu yang konservatif dan bukan progresif dengan menggunakan naratif dan sentimen perkauman dan sempit dan tidak bertanggungjawab, maka ini akan lebih jauh lagi mendekati ekstremisme yang dilarang oleh Islam. Menurut Hassan secara pribadi, dia akan menentang sebarang tindakan sedemikian kerana percaya ia bertentangan dengan prinsip reformasi dan keadilan sosial. Kerajaan Persekutuan masih mengekalkan pendekatan sederhana dalam dasar mereka, kata Hassan yang turut mengingatkan bahawa Malaysia merangkumi warga negara Melayu dan bukan Melayu yang mempunyai hak yang sama di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Malaysia bukan sahaja mempunyai peratusan warga bukan Melayu yang sangat ketara. Malah Hassan berkata orang asal Sabah dan Sarawak mesti diambil kira kerana majoriti penduduk di negeri itu tidak menganggap diri mereka sebagai Melayu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa RM232.5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program jana wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein berkata, 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM. Katanya ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini,
maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari projek kerajaan di mana sumber dana adalah wang rakyat dan hasil cukai asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka. Saya gesa supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Sebab jika kes ini menjadi keputusan dan duluan undang-undang, maka lebih teruklah rasuah berleluasa di negara ini. Hakim Jamil juga memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi Parti Bersatu. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Jamil dalam penghakiman ringkasnya berkata, Mahkamah mempunyai kuasa sedia ada untuk mengetepikan atau membatalkan pertuduhan serta menggantung pertuduhan secara kekal. Katanya Mahkamah mendapati Muhyiddin dituduh dengan suatu kesalahan yang tidak diperuntukkan mengikut undang-undang. Keempat-empat pertuduhan itu cacat kerana tidak mendedahkan satu kesalahan di bawah Seksyen 23 Kurungan 1 Akta SPRM. Pertuduhan yang tidak meletakkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 Kurungan 1 Akta SPRM adalah salah laksana keadilan. Empat kesalahan itu juga tidak mengandungi bukti-bukti cara kesalahan dilakukan sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 154 Kanun Tata Cara Jenayah. Bagaimanapun mengulas kes itu, Isham berkata dia amat tidak bersetuju dengan keputusan. Katanya, saya amat tidak bersetuju sebab saya dan rakyat Malaysia bayar cukai bukan untuk menteri-menteri dapat rasuah bagi kegunaan parti politik mereka. Wang rakyat dan cukai tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan ini. Dan jika rasuah itu diterima untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik sendiri, ia adalah untuk kepentingan peribadi bukan untuk kepentingan awam. Sebab rakyat mempunyai pandangan politik yang berbeza dan membayar cukai bukan untuk menaja parti politik. Ahli MKT UMNO itu juga membidas keputusan mahkamah yang didakwanya tidak adil apabila membabitkan pemimpin UMNO. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno akan menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bagi mempersembahkan senarai nama calon Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah di Istana Anak Bukit Khamis ini. Beliau berkata senarai nama calon Exco berkenaan diperoleh daripada kepimpinan Parti Komponen Perikatan Nasional dan akan dipersembah kepada Sultan Kedah untuk mendapat perkenan baginda. Katanya, minggu ini persembahkan senarai calon Exco dan awal minggu depan akan angkat sumpah, lepas tu baru kita susun perkara lain. Susah nak buat pilihan, saya terima nama saya tapis sikit dan bagi pandangan sedikit sebelum persembahkan kepada Tuanku Sultan. Sekiranya Tuanku Sultan perkenan, okeylah semuanya. Kalau tidak, kita akan buat pertukaran. Saya tidak boleh bagi tahu nama siapa kerana tidak boleh mendahului proses-proses yang sepatutnya. Diminta mengulas kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin bahawa polis akan memanggil beliau untuk memberi keterangan berhubung tindakan yang dikatakan sengaja menayang kertas undi kepada petugas media pada hari mengundi pilihan raya negeri Sabtu lalu. Muhammad Sanusi meminta cerita berkaitan perkara itu diberhentikan. Razaruddin memaklumkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah itu dijalankan selepas didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan pihaknya akan melihat cadangan yang bersesuaian termasuk mengikut Seksyen 19 Akta sama. Perikatan Nasional menyerahkan 15 nama kepada pimpinan pusat bagi dipertimbangkan sebagai calon pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram tidak lama lagi. Pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Sahruddin Jamal berkata, senarai itu telah diserahkan Khamis lalu selepas satu mesyuarat mengenai PRK berkenaan diadakan di Seremban, Negeri Sembilan. Katanya, kami telah memuktamarkan senarai 15 orang dan telah diserahkan kepada pimpinan pusat membabitkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PAS dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Bersatu dan PAS masing-masing memberi 3 nama untuk Don Simpang Jeram, manakala kesemua parti menghantar masing-masing 3 nama bagi Parlimen Pulai. Dr. Syahrudin berkata, senarai berkenaan yang mempunyai kombinasi muka lama dan baharu telah dipilih berdasarkan beberapa kriteria, termasuk terdiri daripada pimpinan parti atau masyarakat yang aktif. Katanya, PN Johor menyerahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan parti di peringkat pusat untuk memilih calon-calon yang sesuai. PRK bagi kedua-dua kerusi berkenaan diadakan susulan kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup itu meninggal dunia di Hospital Sultan Bahia di Alor-Star, Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh penamaan calon pada 26 Ogos sementara pengundian awal pada 5 September dan hari pengundian pada 9 September. Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takir, Kazan Cik Mat bersetuju sekiranya jawatan Timbalan Menteri Besar Terengganu dipilih dalam kalangan Wakil Rakyat Bersatu. Ketua Bahagian Bersatu Kuala Nerus itu berkata, tindakan itu jika berlaku boleh membantu dalam mengukuhkan lagi hubungan sedia terjalin antara parti itu dan PAS dalam Perikatan Nasional. Katanya, jika tanya pandangan saya berhubung jawatan Timbalan Menteri Besar Terengganu, saya bersetuju sekiranya pucuk pimpinan negeri Ketua IPAS memilih Wakil Rakyat dalam kalangan Bersatu.
Ia mampu mengerat dan mengukuhkan lagi hubungan yang sedia terjalin dalam PN antara PAS dan Bersatu. Bagaimanapun, kami daripada Bersatu tidak akan sesekali mendesak untuk dilantik memegang jawatan nombor 2 itu, terserah kepada pucuk pimpinan negeri. Terdahulu, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris memaklumkan tiada sebarang rancangan untuk meletakkan calon Bersatu sebagai timbalan Menteri Besar di Kelantan atau di mana-mana negeri yang kini dikuasai PN. Sebaliknya, Razali yang baru dipilih sebagai Arun Kijang mengakui pimpinan Bersatu lebih selesa untuk berada di barisan Esko dalam pentadbiran di 3 negeri diterajui PN. Pada PRN Sabtu lalu, Bersatu menyumbang 5 kerusi dalam keputusan yang menyaksikan PN menyapu basah semua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan di Terengganu. 5 kerusi itu ialah Dun Temerloh, Hulu Besut, Permaisuri, Seberang Takir dan Kijal. Ditanya mengenai agihan kursi Esko untuk Wakil Rakyat Bersatu, Khazan berkata perkara itu juga diserahkan kepada pertimbangan pucuk pimpinan PAS untuk menentukannya. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.